Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Pemikir Akhir Zaman. Okey, hari ni video singkat saja. Saya nak ulas mengenai ada video, saya tengok video Ustaz Azhar Idrus lah. Okey, betul lah dia kata bala ni ujian. Memang ujian untuk kita. Ujian untuk mereka yang ditimpa musibah dan ujian untuk kita yang tak kena musibah pun. Bila kita tengok apa yang berlaku kat diorang, kita pun sebenarnya diuji kan. Adakah kita nak tolong mereka, adakah kita nak duduk senyap saja. Okey, jadi apa pengajaran dia? Kita kena ambil juga pengajaran. Sekarang ni kalau kita tengok kan, apa yang berlaku di Malaysia, masjid-masjid kita ni dah kurang jemaah. Ada setengah-setengah masjid dia hadkan jemaah tak boleh datang ramai. Jadi ramai orang lelaki kita dah mengabaikan solat. Ini dosa yang paling besar. Dosa ni bila kita tinggal solat, amalan kita ni semua Allah tak terima. Buatlah baik macam mana pun, kita tolong orang banjir ke, tolong yelah sedekah banyak-banyak berjuta-juta ringgit ke, semua amalan tak diterima kalau kita tak solat. Punya pentingnya solat tu. Solat 5 waktu tu. Jadi mungkin dekat antara kita ni ramai yang dah mengabaikan solat. Muhasabahlah diri. Solat pun kita kena jaga waktu, kita kena ambil wuduk dengan betul, solat dengan cara yang betul kan. Kalau nak terbaik sekali, paling terbaik solat di awal waktu, solat berjemaah rapat saf, ambil wuduk yang betul. Lepas ambil wuduk kita baca doa. Sebelum semayang, kalau semayang Zuhur, kita solat sunat 4 rakaat sebelum Zuhur, 4 rakaat lepas Zuhur. Itu apa yang Nabi anjurkan kita buat. Diharamkan tubuh kita daripada api neraka. Tapi ramai yang tak buat benda tu. Bukan kata semayang sunat, semayang wajib Zuhur tu pun ramai yang tinggal kan. Kalau ikut statistik yang Ustaz Wadi pernah cerita dulu, bayangkan daripada 10 orang, 8 orang tinggal solat. Maknanya 80% rakyat Malaysia yang beragama Islam tak solat. Betul ke macam tu? Tak tahulah, sebab saya ni duduk dekat negeri yang Alhamdulillah lah, tempat negeri ni Terengganu, kebanyakannya umat Islam. Jadi ramai yang solat lah sebab kita orang Islam kan. Tapi kalau dekat luar kita tak tahulah. Macam dekat belah-belah Selangor ke, belah Johor ke, belah Pulau Pinang ke, tempat yang ramai-ramai orang Melayu yang dah duduk sama-sama dengan orang bukan Islam. Tak tahulah macam mana korang jaga solat ke tidak. Pesanan saya sebagai rakyat Malaysia ataupun saya sebagai orang Islam, nak nasihat senang je. Kita jaga yang paling penting akidah nombor 1. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Nombor 2, kita kena jaga solat kita 5 waktu. Jangan tinggal. Kalau terlupa ataupun tertidur ke, cepat-cepat solat. Kalau kita tak sempat kan, kenalah rasa bersalah tu. Rasa bersalah tu kena ada. Jangan, tak apalah nanti ganti lah. Tapi bersalah tu tak ada. Istighfar banyak-banyak. Istighfar balik, muhasabah diri balik. Kita ni macam mana dengan Tuhan? Kan? Solat kita jaga ke tak? Bangun subuh ke tak? Isyak semayang ke tak? Zuhur semayang ke tak? Ke kat tempat kerja terus makan je? Kan? Asar, kelam kabut nak balik rumah. Takut jam. Lepas tu tak semayang asar. Sampai-sampai kat rumah maghrib. Maghrib penat pula dah. Nak mandi lah apa semua kan. Lepas tu tak sempat semayang maghrib. Isyak nak pergi makan apa semua. Balik-balik letih pada makan tu tidur. Kan? Macam mana? Kita ni dah akhir zaman. Nabi suruh kita
Jaga ibadat kita di akhir zaman ni. Di zaman fitnah ni lagi kena jaga. Korang semua, kita semua ni yang hidup sekarang ni, yang boleh tengok video ni, sangat beruntung sebab jadi umat Nabi Muhammad. Buat amalan sikit dapat pahala banyak. Nabi Nuh pun hidup beribu tahun, dia pun teringin nak jadi umat Nabi Muhammad tau. Ada satu Nabi je yang berjaya. Ada satu Nabi je yang akan berjaya jadi umat Nabi Muhammad. Tahu tak Nabi apa? Cuba komen dulu Nabi apa. Ada satu Nabi yang berjaya jadi umat Nabi Muhammad. Korang komen lah kat bawah. Saya tak nak bagi jawapan lagi. Saya nak tahu. Korang tahu ke tak Nabi apa yang berjaya? Dia minta dengan Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad. Dan dia dapat. Nabi lain semua tak dapat. Even Nabi Adam dulu. Nabi Adam, masa dia Allah murka dengan dia, Nabi Adam buat apa tau? Dia baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masa tu baru Allah terima. Sebab kenapa Allah terima? Sebab dia sebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu adalah kekasih Allah. Manusia yang paling agung, manusia yang paling terbaik di muka bumi ni adalah Nabi Muhammad. Walaupun daripada Nabi Adam sampai ke kita, Nabi Muhammad je yang boleh bagi syafaat. Syafaat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni Allah bagi banyak kelebihan. Dan umat dia pun Allah bagi banyak kelebihan. Jadi janganlah sia-siakan. Tambahan pula, sekarang ni kalau kita hidupkan sunnah, di zaman kita ni orang dah tinggalkan sunnah, kita hidupkan sunnah, Allah bagi pahala 50 orang sahabat Nabi. Satu sunnah yang kita buat, contoh macam janggut, simpan janggut ni sunnah Nabi. Allah bagi pahala 50 sebab kita buat sebab ikut Nabi. Kita makan tangan kanan, dapat pahala. Kita minum, duduk, dapat pahala. Masuk tandas, kaki kiri, dapat pahala. Senyum, bagi salam kat orang, tolong jiran, sedekah. Apa amalan yang Nabi suruh kita buat di zaman kita ni, zaman orang tak nak banyak nak tinggalkan sunnah. Contoh kita salam. Kan ada semua orang tu takut tak boleh salam kan. Kita salam juga. Zaman ni sekarang ni walaupun orang takut Covid, kita salam, pahala kita 50 kali. 50 kali ganda daripada para sahabat. Para sahabat pun terkejut. Uish, untunglah orang di akhir zaman. Dia memang untung, tapi tak semua. Siapa yang amalkan lah. Maknanya kita hidup di zaman sekarang ni, pegang betul-betul Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Saya boleh jamin. Ni Allah sudah jamin, Nabi pun sudah jamin. Janganlah kita membuat perkara yang Nabi tak suruh. Buat apa kita nak sokong kerajaan kita kalau dah suruh buat benda yang Nabi tak suruh? Kenapa kita nak sokong? Sekarang ni orang celagu bab Covid ni. Kan? Ada kata betul bahaya kan. Lepas tu dia pergi kedai makan. Boleh pula buka mask. Sembang dekat-dekat. Duduk rapat-rapat. Bila ambil gambar boleh pula duduk rapat-rapat. Pergi kenduri buka mask apa semua. Tak rasa macam munafik ke? Kan? Cubalah muhasabah diri. Covid tak bahaya sebenarnya. Yang bahaya media. Media ni dah racun otak kita ni. Kan? Dah racun otak kita. Bagi takut dengan Covid. Ni saya nak bagi tahulah. Satu hari nanti kalau kerajaan kata boleh rapat saf, berapa orang je yang berani rapatkan saf? Sebab apa? Dalam kepala dah takut dengan Covid. Macam mana nak rapatkan saf? Kalau orang tu seorang ni nak rapatkan saf. Macam saya pernah jadilah dulu. Saya tak takut Covid. Saya nak rapatkan saf. Saya rapatkan saf kat orang tu. Orang tu lagi dia slow dia pergi jauh sikit pada kita. Macam mana? Kat sini dah kena cuci. Kan? Percaya vaksin. Ustaz-ustaz pun Allah Akbar. Saya tengok video dia kata, ambillah vaksin sebagai ibadat. Oh janganlah. Vaksin ni bukannya orang Islam yang buat. Betul ke selamat dengan vaksin ni? Kita hidup di zaman penuh dengan penipuan. Kenapa nak percaya? Kajilah dulu vaksin. Kaji Covid, kaji varian-varian baru, kaji mask, kajilah mask. Ni pakai je tapi tak kaji. Betul ke pakai mask ni boleh mengelakkan pada Covid? Ramai je yang tengok pakai mask, pergi merata-rata keluar pakai mask, dah lah kena Covid. Saya ni jenis tak pakai mask. Alhamdulillah tak kena pun Covid sebab saya tahu
tak nak kena COVID, senang je cara dia sebenarnya. Kita je tak tahu. Ni saya bagi tahu dekat korang semua. Kalau tak nak kena COVID, tak payah buat swab test. Simple as that. Kalau korang dah kena swab test tu, minta maaf lah. 50-50 lah. Untuk orang kena COVID dengan tak kena COVID. Sebab dia swab test ni bukannya tepat sangat pun. Sekarang ni kat luar negara pun diorang dah tarik balik benda tu. Dah tarik balik PCR tu untuk kaji COVID. Kan ada setengah-setengah pun share, dia kata pergi test COVID, cuba tanya dia, saya ni dapat varian apa? Dia pun tak ada nak bagi tahu. Dia pun tak tahu. Kan? Nak bagi tahu apa? Dia pun tak tahu. Okay? Jadi Malaysia ni tak tahulah sampai bila. Kalau Malaysia ni dah tarik balik peraturan peraturan suruh swab test ke apa ke, kan, tarik balik peraturan tu, tarik balik peraturan pakai mask. Siapa nak pakai mask, pakailah. Tapi siapa yang tak pakai mask, janganlah hukum dia. Kan? Lepas tu, peraturan penjarakan fizikal, tak perlu ada. Siapa takut, jagakan fizikal. Siapa tak takut, terpulang pada dia lah. Kan? Dia tak takut penyakit. Dan bukan dia yang menyebarkan penyakit. Kan? Mana kita nak tahu dia yang menyebarkan penyakit? Tak ada orang boleh tahu. Kan? Kecuali kalau dalam satu rumah tu, seorang tu demam. Dia balik rumah. Okay, lepas tu semua demam dalam rumah dia. Maknanya yang tu betul lah. Mungkin dia yang bawa penyakit tu masuk dalam rumah dia. Kan? Kita tak boleh nak tuduh orang kata orang tak pakai mask penyebar penyakit. Salah. Orang yang tak vaksin penyebar penyakit. Tak betul. Tak baik fitnah orang. Kan? Sedangkan orang yang tak ambil vaksin tu sihat. Orang yang tak pakai mask pun sihat. Dia tak pakai mask mungkin sebab dia lemas. Macam saya sendiri tak pakai mask sebab saya lemas. Lemas pakai mask tu. Lepas tu spek mata berkabus. Saya lemas. Kalau pakai bawah hidung ni, okey, tak apa. Saya nak bernafas dengan udara yang Allah dah bagi free ni. Saya tak nak bernafas dengan udara yang saya hembus balik. Tak elok untuk kesihatan. Ni kajian kat luar negara. Kat Malaysia tak tahu lah. Ada orang buat kajian ke tak. Tapi tak elok. Okay. So rasanya tadi nak buat video pendek je. Ni dah lebih pada 12 minit. Okay. Kita jumpa lagi dekat next video. Jangan lupa kalau anda suka dan tertunggu-tunggu video daripada saya, silakan subscribe. Okay. Share dekat kawan-kawan. Okay. Assalamualaikum.